Assalamualaikum, selamat sejahtera bertemu kita di YouTube channel MSN Perak. Dan hari ini saya Amir Hafizuddin akan bincangkan tentang satu tajuk, tips pemilihan kasut larian. Dan apa yang anda perlu tahu, perkara pertama dalam tips pemilihan kasut itu ialah anda perlu tahu bajet. Okey, jadi daripada bajet itu baru anda dapat satu gambaran kasut apa yang anda akan dapat, kasut apa yang anda boleh buat pilihan daripada bajet tersebut. Sebagai contohnya, RM100 anda dapat kasut apa, RM200 anda dapat kasut apa, dan RM300 serta sebagainya. Okey, so yang tips pemilihan pertama adalah setkan bajet anda untuk kasut itu. Maksudnya berapa bajet anda diperlukan untuk sesuatu kasut. Tips pemilihan kasut yang kedua iaitu tujuan. Apakah tujuan anda membeli kasut tersebut? Adakah anda nak pakai kasut tu untuk jalan-jalan, kasut tu untuk larian, kasut tu untuk hiking, ataupun anda nak pakai untuk pergi gym? Kasut tersebut adalah berbeza. Jadi dekat situ tujuan anda beli untuk apa? Anda kena check balik itu apakah tujuan anda. Jadi daripada situ baru anda dapat tahu kasut apa yang spesifik untuk kegunaan anda. Sebagai contoh, hari ini kita nak bincangkan adalah kasut larian. Jadi kasut larian anda kena tahu sedikit sebanyak tentang tips pemilihan kasut larian. Tips pemilihan kasut yang ketiga adalah anda perlu mengenal pasti apakah jenis tapak kaki anda. So selalunya kita akan ada 3 jenis tapak kaki, iaitu yang pertama low arch, yang kedua adalah normal arch, yang ketiga adalah high arch. Okey, so macam mana benda ni berlaku ataupun macam mana kita nak check kaki kita? Kita perlu buat sesuatu test, iaitu diberi nama wet test. Okey, sebelum tu saya terangkan dulu macam mana high arch, low arch and normal arch ni. High arch ni adalah lengkuk kaki kita, maksudnya tapak kaki kita itu berlengkuk tinggi. Okey, high arch. Dan kalau untuk normal, selalunya kebanyakan manusia tapak kakinya normal lah, dia tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah. Bagi yang untuk low arch, tapak kaki dia rata, maksudnya tiada arch naik di lengkuk kaki itu. Okey, so cara untuk kita test tersebut ada lebih kurang untuk saintifik punya cara ataupun DIY. Maknanya kata DIY ni kita boleh buat sendiri di rumah. Caranya adalah begini, saya akan tunjukkan cara dia selepas ini. Jadi sekarang ni saya akan tunjukkan macam mana anda nak buat DIY test untuk mengenal pasti jenis tapak kaki anda. Apa yang anda perlu ada di rumah iaitu kotak ataupun mahjong paper yang berwarna coklat dan satu baldi berisi air. So air tu paras tidaklah terlalu tinggi, sesuai untuk anda masukkan kaki anda saja. Jadi kita akan buat test dan tengok macam mana saya buat. Okey, jadi caranya adalah simple saja. Masukkan kaki ke dalam baldi, biarkan ia basah dalam 3 hingga 5 saat. So anda bawa keluar, jangan pijak mana-mana lagi, terus pijak atas kotak tersebut dalam 3 hingga 5 saat dan anda angkat. Jadi ada kesan tapak kaki tersebut dan saya dapat kenal pasti bahawa tapak kaki saya adalah normal arch, di mana ada lekuk yang tidak terlalu tinggi dan tidak flat foot. Jadi saya punya tapak kaki adalah normal arch. So itu adalah cara-cara untuk mengenal pasti cara tapak kaki kita di rumah. Jadi itulah cara mudah untuk mengenal pasti tapak kaki anda bila anda lakukan di rumah. Apa yang perlu anda ada? 2 benda tu tadi, baldi dengan kotak. Tips pemilihan kasut yang keempat adalah kita nak kenal pasti jenis kaki kita macam mana. Tadi kita membincangkan tentang arch, maksudnya lengkuk kaki. Sekarang ni kita nak ceritakan tentang kedudukan kaki kita, sama ada straight ataupun lengkuk ke tepi ataupun lengkuk keluar. Okey, so sekarang ni ada 3 jenis. Yang pertama adalah neutral pronation, yang kedua adalah over pronation, yang ketiga adalah under pronation. So untuk yang kebiasaan manusia, dia akan mengalami kaki neutral lah, maksudnya dia straight. Kita punya pijak kaki ke depan sewaktu larian stable, maknanya kata tidak makan sebelah dalam atau makan sebelah kiri. Bagi untuk over pronation, dia akan mempunyai masalah bila dia landing kaki, akan makan sebelah dalam. So kasut itu maybe akan haus di bahagian sebelah dalam. Okey, bagi untuk under pronation, dia akan mengalami masalah lengkuk bahagian sebelah luar. Ankle dia akan sengit ke sebelah luar. Jadi bila dia landing, dia akan makan di sebelah luar ini. Jadi dekat situ kita perlu kenal pasti macam mana masalah kita ataupun kita ni neutral.
jika ada masalah berkenaan dengan overpronation ataupun underpronation, anda perlu cek balik kasut apa yang sesuai untuk jenis kaki anda. Tips pemilihan kasut yang kelima. Tadi kita dah tahu dah berapa bajet kita, tujuan apa untuk kita beli kasut. Yang ketiganya tadi kita dah tahu jenis tapak kaki kita. Yang keempat kita dah tahu lengkuk kaki kita macam mana. Dan yang terakhir kita nak bincangkan tentang jenis kasut apa yang anda akan beli. So yang ini dekat depan saya ada beberapa jenis kasut. Kadang-kadang kita tengok kasut ni cantik je, so kita nak beli. So kita tak tahu pun fungsi dia untuk apa. Dan sekarang ni saya akan bincangkan jenis kasut selalunya yang berada di pasaran ada dua, iaitu neutral shoes dengan stability shoes. So ini adalah contoh neutral shoes yang saya gunakan. Sebab kenapa dia dipanggil neutral shoes? Sebab dia sama saja sebelah sini. So maksudnya kalau tengok daripada bahagian depan, bahagian atas, dia stable. Ni okey, ke kiri dan kanan neutral. Maksudnya sesuai untuk semua jenis lengkuk kaki. Mana kata ini sangat banyak dekat pasaran, anda boleh dapatkan dekat mana-mana saja, apa-apa brand saja, Nike, Asics dan sebagainya. Dan ini antara favorite shoe saya, sesuai untuk daily running dan tidak membebankanlah kaki saya waktu guna. So anda boleh dapatkan banyak di pasaran. So ini untuk neutral shoes. Bagi untuk orang yang mempunyai masalah overpronation, maknanya kata bila dia berlari dia banyak makan bahagian dalam, okey, anda perlu mendapatkan stability shoes. So kenapa ini adalah stability shoes? Sebab yang pertama je adalah midsole dia agak tebal dan dia ada support di bahagian keliling ini. So bahagian keliling ini yang akan support larian anda bila berlakunya overpronation punya kontak ataupun underpronation punya kontak. Okey, di sebelah luar dan sebelah dalam. Dan bila support ini membantu dan midsole ini pun membantu, akan mengurangkan risiko untuk berlakunya kecederaan kerana larian anda pun sudah tidak betul sebenarnya kalau berlakunya overpronation dengan underpronation. Jadi anda kena perlu pilih kasut yang sesuai, iaitu stability shoes bagi yang mempunyai masalah overpronation. So bagi untuk yang kasut sebegini, selalunya kasut ini adalah untuk fast run, okey, untuk larian yang laju, tidak sesuai untuk digunakan untuk gym session ke dan sebagainya. Tapi setengah orang dia belasah je, dia pakai je. Tapi kalau ikutkan kelebihan dan kegunaan kasut ini tidak sesuai untuk gym session ataupun slow run. Sebab dia punya lengkuk pun tuan-tuan boleh tengok, dia memang melengkuk bentuk U, memang untuk digunakan untuk fast run dan dia tidak support untuk ada masalah overpronation ataupun underpronation. So kalau boleh untuk kasut-kasut yang macam ini yang mempunyai tirus di hadapan ni hanya digunakan untuk fast run activity ataupun memang untuk atlet yang biasa larian untuk marathon ataupun short distance. Okey, so ini kasut ni jenis macam ni kalau boleh untuk yang daily running kurang-kurangkanlah beli kalau kasut macam ni. Okey, so saya tidak promote jenama, saya cuma tunjukkan contoh-contoh di sini. Okey, jadi itulah tips pemilihan kasut daripada saya. Jika anda masih was-was tentang pemilihan kasut ini, anda boleh Google dekat website. Mana-mana website pun sekarang banyak share tentang tips pemilihan kasut yang lebih tepat. Ataupun anda bolehlah berhubung dengan mana-mana food specialist ataupun yang berada di kedai-kedai kasut ataupun butik jenama itu. Okey, dan diharapkan video ini dapat membantu anda sedikit sebanyak dalam tips pemilihan kasut. Tak adalah kita ni sekadar memilih je apa-apa kasut untuk dibeli, sebabnya sekarang ni kasut bukannya murah. Jadi anda kena buat tindakan yang bijak, pilih dengan betul-betul, cari sedikit knowledge dan anda akan dapat kasut yang terbaik untuk anda. You deserve it. Semoga jumpa lagi di MSM Perak Official YouTube. Jumpa lagi. Assalamualaikum.